Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi kita bertemu dalam live orang buta memasak. Cuma petang ni saya nak bersihkan ikan dan juga kemudian ni saya nak goreng ikan. Saya nak tunjukkan macam mana orang buta boleh membersihkan ikan dan juga boleh goreng ikan lah. Okay, kepada yang kali pertama menonton saya punya video secara live ni, saya adalah OKU Cacat Penglihatan dan ini adalah kad OKU saya ya. Selain itu juga sukacita saya nak ucapkan terima kasih kepada admin grup Jabatan Netizen Negara. Ini nama dia Jabatan Netizen Negara. Saya ucapkan terima kasih kerana menerima saya sebagai ahli dalam kumpulan, dan juga yang nombor duanya saya dapat secara langsung menunjukkan kepada masyarakat kat luar sana bahawasanya orang buta juga boleh hidup berdikari di dalam rumah ya. Jadi saya nak tunjukkan macam mana saya nak bersihkan ikan. Okey. Ini ikan ni saya buat 2 ekor je lah. Okey, ini ikan. Okey, ini air kosong ya. Okey, jadi caranya sebenarnya saya dah belajar lah dekat rumah dulu, belajar dengan mak juga. Belajar dengan mak ada, bila sekolah pun ada belajar. Jadi kita biasa yang saya belajar dulu dia ajar. Okey, ini ada saya dah pegang lah. Ikan ni kena pegang. Ini kepala dia. Jadi dia ada ekor ni. Jadi dia ajar mula-mula ambil pisau ni. Sekejap saya basahkan sikit pisau. Saya tak suka guna pisau besar-besar. Jadi pisau besar dia leceh. Jadi biasa dia ajar dia suruh hiris-hiris sikit dulu kat luar dia ni. Saya pun hiris lah sikit-sikit bagi dia. Biasa yang saya belajar macam itulah. Jadi sebelah ni pun saya buat sama. Okay. Sekarang ni saya tak suka makan. Saya tak makan lah kepala ikan ni, saya tak makan. Dengan ekor ni saya akan buang sikit. Jadi saya nak potong kepala ikan dia. Saya akan rasa dulu di mana saya perlu saya potong. Jadi saya akan pegang dia dulu. Pegang kat bahagian kepala yang saya nak potong lah. Okay. Boleh nampak lah tuan-tuan Okay, saya pegang kat ini. Ini bawah sikit je. Ni kepala dia ni. Ini kepala dia bawah sikit. Jadi saya potong kepala dia. Okey. Kepala yang saya dah potong ni saya letak tepi. Okey, kat sebelah sini lah tepi ni dia perut dia ni. Dia dah terbuka sikit. Kita buka sikit. Okey, ini isi dalam perut dia ni saya akan masukkan di dalam air ni. Saya akan keluarkan dia. Okey. Saya akan keluarkan bahagian isi dalam perut ni, saya akan keluarkan. Okey. Okey, sekarang saya nak dah ni saya nak potong sikit dia punya apa ni nama dia? Dia punya ekor dia ni. Okey, saya potong sikit sebab saya pun tak makan benda macam ni. Kepala ikan dengan tu saya tak makan, tapi biasa saya akan goreng nanti kepala ikan tu saya akan bagi kat kucing makan lah. Biasanya saya buat macam itulah. Sekejap saya ambil plastik satu nak isi penekor. Saya terus kalau buat kerja saya terus bersih. Saya tak suka buat kerja lepas tu bersihkan kemudian. Sambil buat sambil boleh bersihkan, kita bersihkan. Okey. Ni ikan yang pertama ya, yang saya dah potong kepala dia. Okey. Saya ambil seekor lagi. Okay, saya basahkan dulu. Waktu bila saya cakap dengan mak saya pandai masak sikit-sikit. Dia kata betul belajar. Saya kata saya belajar kat sekolah. Kemudian dia ajar. Ini ikan ni dia suruh rasa dulu mak saya tengok bunyi dia gosok-gosok je ni, saya tanya lah. Dia kata kena macam hiris sikit lah ya. Ikut orang lah, ikut cita rasa orang kan. Okey. Okey, ini kepala ikan.
Ni kepala lah, jadi kita kena raba lah. Orang cerdik tengok tak je lah. Saya kena raba dulu, betul-betul saya pegang bahagian dia ni. Saya rasa, jadi saya akan potong kepala ikan ni. Sebab saya tak makan kepala ikan, jadi saya akan potong dulu kepala ikan ni. Saya tak pegang pisau besar-besar sebab saya tak biasa dengan pisau besar, leceh lah, kita leceh lah. Okey, saya masukkan dulu. Okey, bahagian perut dia dah terbuka ni, jadi saya masukkan dalam air dulu. Saya akan keluarkan bahagian yang kotor-kotor dalam ni dulu. Okey. Okey, ini ikan yang saya dah keluarkan. Okey, bagi saya dalam 1 minit saya nak bersihkan meja ni dah. Seperti yang saya buang ni, nanti saya akan bersihkan, saya akan buang lah. Okay, sekarang saya nak basuh dulu saya punya ikan ni. Okey, ini ikan yang tadi saya dah potong jadi saya tunjuk pada tuan-tuan macam ini hasilnya lah. Ikan yang saya dah potong ni, ini perut dia saya dah buka, saya dah bersihkan bahagian dalam dia ni. Okey. Jadi nak basuh kena masukkan jari lah dalam. Kalau tak masukkan jari macam nak korek kan yang kotor-kotor dalam. Jadi dah bersihkan semua ni. Okey, sekarang saya nak sapu dengan kunyit dan garam. Okey. Ini garam, ini kunyit ya. Kita buat kerja satu-satu. Okey. Sekarang saya saya akan ambil sedikit garam. Saya kena letak kat tangan saya rasa. Tak boleh terus letak ya, nanti terlebih garam masih pula ya. Okey. Dan saya nak ambil sedikit kunyit. Saya kena tuang kat tangan saya rasa berapa banyak kuantiti dia. Okey, semalam ada orang ya, saya ada baca lah. Saya time nak baca komen ni time malam-malam, lepas saya kadang saya tengah rehat ke, saya baca lah komen ada yang tanya kat saya macam mana saya nak baca komen Okey, saya sebenarnya boleh membaca handphone ni dia ada satu software yang mana kita panggil dia
sebagai apa kita panggil dia ada talkback lah. Talkback ni telefon tu kita on dia punya bahagian suara seperti orang menggunakan Waze. Bila dia memandu, dia tidak tahu arah jalan, dia akan menggunakan Waze tu. Kalau dia memandu tidak mau melihat, jadi dia akan menggunakan sistem suara lah. Jadi dia on suara dekat Waze dia tu. Maknanya kereta peta tu akan memberi arah tahu lah, belok kiri ke, belok kanan ke, ambil bulatan, ambil yang ke berapa ke kan. Macam itulah fungsi handphone orang buta menggunakan handphone touchscreen macam itu. Okey, saya akan pastikan saya bila saya sapu garam dan kunyit ni, saya sapu di ikan ni, saya akan pastikan saya sapu semua keliling ikan, dalam perut ikan, saya masukkan jari sikit. Jadi pastikan saya tu. Okey. Sekarang saya dah sapu ya. Saya boleh rasa dia dah rata pula. Lain tadi licin, dia sekarang ni bila kita sapu dia lain sikit. Okey, ni ikan yang saya dah sapu dengan kunyit serta garam. Okey, sekarang saya nak bersihkan tangan dulu. Ya, saya nak lap tangan bagi kering. Okey, sekarang saya simpan dulu saya punya barang yang saya dah guna. Okey. Ini yang saya bawa ni minyak masak. Jadi kuali tadi saya dah letak kat sebelah sini, saya tukar ke sini. Okey. Sekarang saya nak masukkan minyak ni. Minyak yang saya tuang dan cawan, saya nak masukkan ke dalam kuali. Okey. Sekarang saya nak hidupkan api dulu ya. Okay, saya ingin kena rasa dulu bawa kuali ni supaya saya tahu api ni besar ke kecil. Nak goreng ikan pun tak boleh api besar-besar. Kecil, sederhana lah. Orang celik boleh ejak saya ni kena set betul-betul. Okey. Saya kadang-kadang dululah, sebelum ni saya pernah goreng ikan. Dia kadang-kadang dia boleh melekat di kuali. Jadi saya akan taburkan sedikit tepung ke atas ikan ni lah, sedikit tepung goreng. Jadi supaya ikan ni dia tidak melekat di kuali lah. Biasa kalau saya tak tabur di ni, kadang-kadang dia melekat. Jadi saya akan taburkan sedikit tepung sekejap. Okay, ini tepungnya saya akan tabur sedikit nanti. Okey, saya akan ambil tepung ni sikit. Tepung ni saya akan tabur di ikan ni lah sikit. Saya tabur ni supaya memudahkan saya lah. Dia tak apa nama dia, tak melekat dah. Senang cerita tak melekat. Kalau tak nanti dia melekat, susah.
Okey. Saya rasa saya punya api ni kuat. Okey. Saya nak lap tangan je. Api pun mati. Sekejap api saya matilah. Okey. Sekarang saya nak masukkan ikan yang tadi saya letak tepung sikit tadi ni. Okay, saya akan masuk ke tengah-tengah kuali ni. Tengah-tengah Rasa saya guna tangan kiri ni memasak. Saya masukkan. Jadi saya nak elakkan ikan saya ni melekat di kuali, sambil saya masukkan ni saya tolak-tolakkan dia dulu. Tolakkan dia ke depan, ke belakang jadi supaya dia tidak melekat lah. Saya dulu pengalaman kali pertama, kali kedua buat dia selalu melekat, jadi kena ubah cara sikit. Kena kreatif lah, kreatif. Jadi saya dulu goreng ayam pun dia melekat juga, tapi bila saya guna tepung, dia tak melekat pula. Dia sampai sekarang kalau saya goreng ikan ke goreng ayam ke, saya mesti letak tepung sikit supaya dia tidak melekat. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya kat saya macam mana saya boleh pandai memasak ya. Sebenarnya dulu kita, sekarang ni saya tak tahulah sekolah pendidikan khas lebih kepada IT. Dulu sekolah pendidikan khas dia ajar lebih kepada kemahiran sendiri lah. Maknanya dulu saya masuk sekolah tadika je, sekolah pendidikan khas tadika dia tak ajar lah. Dia hanya belajar, saya hanya belajar asas-asas tulisan braille, ABC sampai Z. Sebenarnya cikgu lebih ajar kita kepada pengurusan diri lah. Gosok gigi, pakai baju. Sekarang ada bau sikit ikan, saya akan tolakkan ikan ni ke bahagian dalam dada saya ni untuk saya pusingkan ayam ni. Jadi saya akan tolak, saya akan pusing. Kalau dia minyak tu tak bunyi kuat, maknanya ikan saya belum berpusing lah. Saya kena pastikan ikan saya ni berpusing, betul-betul berpusing. Kalau dia bunyi kuat tu, maknanya ikan tu saya berpusing lah. Dulu cikgunya lebih mengajar kita dari segi kemahiran diri lah, asas-asas diri, cara nak pakai baju, cara nak kemas katil. Dulu waktu asrama lah, saya dulu asrama dulu ada dua lah. Satu Osmada. Osmada ni lebih kepada bila kita berada di dalam asrama, dia akan ajar cara basuh kasut, cara nak mandi, cara nak basuh baju. Dulu tak macam sekarang ya, basuh baju semua mesin basuh. Dulu nak basuh ni kena cangkung dulu, guna perus. Saya ingat lagi. Saya nak perus baju kena perus, cangkung. Dulu dah belajar itu cangkung. Okay. Itu biasa yang waktu saya di asrama lah. Lepas tu sebulan sampai 3-4 kali yang nurse datang ajar gosok gigi banyak. Jadi lama-lama kita pandai lah. Kepada yang ada anak-anak OKU ni, jangan simpan dia kat rumah, hantar dia. Kalau ada sekolah pendidikan khas, hantar sekolah pendidikan khas. Kalau ada tempat-tempat yang nak belajar kemahiran, hantar dia belajar supaya dia besar-besar dia tahu nak urus diri dia. Ikan sebenarnya belum bau lagi. Rasa saya makan ikan ni dia ada, saya garing sikit lah berbanding yang biasa.
Setelah itu saya nak ambil satu pinggan. Okey, bawa ikan dan air saya pusing sekali lagi. Saya akan tarik ke dalam. Saya nak tahu api itu besar kecil. Saya kena letak macam ni supaya saya boleh tahu. Kalau orang celik dia kena tengok bawah kan. Kalau saya tengok bawah, kena rapatlah mata dengan dapur gas ni, kacau lah juga. Jadi biasanya saya rasa je. Rasa kalau dia panas, maknanya api besar. Maknanya kalau dia tak berapa panas, api dia kecil. Biasanya kalau saya nak goreng ayam, goreng ikan, saya tak gunakan api yang besar. Saya guna api yang kecil. Sebab kadang-kadang kita guna api yang besar ni, dia masak di luar tapi dalam dia tak masak. Saya akan pastikan dia dalam dia masak, jadi dia punya bau lain. Kalau luar dia masak, dia bau hangit. Jadi kalau nak masak yang dalam, dia akan bau lah, bau harum. Baru ikan dah, haruman ikan tu akan bau berbau. Gitu. Okey, sekarang saya nak pusing sekali lagi, lepas tu saya nak angkat. Okey. Bau ikan ni dah bau naik, dah harum. Jadi sebentar lagi, sekejap lagi saya nak naikkan ikan ni kan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang share video live saya. Ada yang like ke, ada yang ada ramai yang ucap tanya macam mana boleh buat. Jadi saya terharu juga lah. Cuma saya sebenarnya bukan nak tunjuk saya ni bagus, tidak. Saya nak wawarkan kepada masyarakat kat luar saja. Sebenarnya orang buta, kalau diberi peluang, diajar, dididik dengan cara yang betul, kita boleh. Kita jangan cakap goreng ikan, kita hanya teori je. Goreng ikan macam ni, kita tak faham macam ni, kita tak ajar dia, kita tak latih dia secara praktikal. Kita hanya mampu dengar je lah orang bagi tahu bahan macam ni, kita tak tahu nak buat. Okay. Sekarang saya nak naikkan ikan saya. Tapi bila guna kuali ni, sebenarnya bukan, kita kena kreatif. Tak boleh semata-mata dapat ajaran daripada guru ke, kawan-kawan ke. Kita kena kreatif, kita kena pilih kuali yang sesuai dengan cara kita. Macam saya suka kuali yang ada melengkung ke dalam berbanding kuali yang lempeng. Jadi sekarang saya nak masukkan ikan yang nombor 2. Ini ikan yang pertama yang saya sudah goreng. Tuan-tuan boleh tengok ini hasil ikan yang pertama saya dah goreng. Sekarang saya nak masukkan sedikit tepung lagi ke ikan yang nombor 2 ni. Kalau saya tak masukkan tepung, saya risau dia melekat dekat ikan. Jadi saya kena tabur sedikit tepung supaya dia mudah untuk saya lah. Okey. Jadi cara saya nak masukkan ikan ni ke dalam ni, saya akan letak dulu kat senduk ni. Baru saya letak ke dalam kuali. Okey, saya letak dalam kuali. Jadi bila saya letak dalam kuali, saya tak boleh biar dia macam ni, saya kena tolak dulu. Ke depan, ke belakang, supaya yang kedua dia mudahlah untuk saya, dia tak melekat, nanti nak pusing. Kalau dah melekat nak pusing, kita tarik nanti dia isi tu melekat dekat kuali.
biasanya nak tahu memasak ni kena ada, kita kena belajar daripada pengalaman. Kita first time, kali pertama mesti gagal, kali kedua gagal, kali ketiga insya-Allah dia akan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Begitulah. Saya dulu kali pertama goreng ikan gagal. Letaknya tahu-tahu melekat dah. Bila nak pusing je dah hancur dah ikan. Begitulah. Tapi kalau kita tak ada pengalaman, kita terus nak buat, mungkin tak adalah orang yang terus buat pandai. Jadi kita akan belajar daripada kegagalan dulu, baru boleh kita lama-lama kita perbaiki kita punya kemahiran tu. Okey. Dan saya nak pusingkan sedikit, saya punya ikan ni, saya tarik ke dalam. Sambil saya nak pusing ikan ni, saya bersihkan dulu saya punya pinggan tu. Sekarang saya nak pusing lagi sekali ikan saya ni. Dia kalau ada bau dia kena pusing, takut nanti dia hangus. Saya kena pusing, kena tolakkan ke bahagian dalam, bahagian ke arah badan saya lah ikan ni. Saya kalau dah guna, saya terus kemas. Senang. Jadi saya pusing sekali lagi ikan saya ni. Bau sedap, garing. Ikan garing ni, sedap Ramadan. Kadang-kadang ada orang kata makan kat dekat kedai pun bagus, tak ada masalah. Cuma kita kadang-kadang dia kalau ikan dia banyak sangat, mungkin cara pembersihan dia tak teliti macam kita lah. Kita nak makan, kita teliti kan, nak masuk perut, keluarkan isi yang kotor dalam perut dia. Kalau kita tak suka makan kepala, kita buang kepala ikan. Macam saya ni tak makan kepala dia, tak makan ekor dia, kita buang lah, tak perlu lah goreng-goreng kan. Jadi dia menyusahkan saya daripada memudahkan saya. Sebab bila dia ada kepala, dia memanjang tau. Dia memanjang, jadi ada kawasan yang tak kena minyak. Contohnya kepala ikan tu dia tak kena minyak. Bila kita nak pusing dia melekat. Yang kepala tu melekat di dekat kuali. Macam itulah, ataupun ekor dia. Itu pengalaman saya lah. Jadi kenapa ada orang hari tanya kenapa saya ni bila masak tak jauh badan saya, bila letak benda ni tak lari ke kuali. Kalau minyak tu betul-betul panas, kita letak bahan tu dalam kuali, insya-Allah lah minyak ni dia tak memencit ke atas. Kalau minyak dia tak cukup masak, tak cukup panas, kita letak pula benda yang banyak air, dia mudah lah memencit. Dulu saya letak ikan tak ada tepung, mudah lah dia memencit. Saya pusing sekali lagi. Sekejap lagi saya dah boleh angkat lah ikan saya ni.
senang dulu masa saya nak belajar pun susah juga. Saya nak pegang, cara nak pegang pisau, cara nak potong. Tambah-tambah tak nampak. Tak nampak kena rasa betul-betul. Terpotong jari kan, tak tahu juga ya. Okey, selain daripada ni, kalau dia minyak dia semakin lama semakin slow, bermakna apa yang kita goreng tu dia dah masak lah. Kalau kita menggunakan api yang slow lah, betul saya guna api yang slow. Okey, dah pusing sekali lagi. Senang dia nak tahu ikan kalau dia dah pusing. Dia dah pusing, dia masuk ke dalam minyak, dia akan bunyi kuat. Minyak tu akan bunyi kuat. Masih ada bunyi lagi, minyak ni masih bunyi kuat lagi. Jadi kalau dia bunyi kuat lagi, saya tak akan naikkan ikan ni lagi lah. Maknanya ada kawasan yang belum goreng. Okey, ikan saya dah bau, dah naik, minyak yang di dalam kuali pun dah bunyi slow. Jadi saya nak naikkan ikan yang saya dah goreng ya. Sekarang saya nak naikkan ikan yang saya dah goreng. Okey, caranya saya akan tarik ke arah. Jadi pinggan ni saya akan letak betul-betul bawah kuali ya. Kena bawah kuali betul-betul, baru saya boleh tarik naik. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ini hasil ikan yang saya goreng ya. Bau pun tak hangus. Kita boleh rasalah macam dulu pengalaman saya letak kali pertama memang hangus lah, sebab menggunakan api yang besar. Jadi sekarang saya menggunakan api yang slow, ikut saya lah, biar saya lambat asalkan tak hangus. Itulah, cepat-cepat hangus dalam tak masak apa kan. Jadi saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini hasil ikan yang saya goreng. Hari ini ada yang baru terkejut orang buta boleh goreng ikan tapi kena belajar. Jadi sekarang ni saya nak masak sayur dulu Ini ikan yang saya dah goreng. Sekejap, saya nak alihkan saya punya kuali. Jadi saya nak alihkan kuali saya ke tepi. Sekejap lagi saya nak basuh senduk saya ni.
Okey, saya letak minyak minyak masak dulu. Sambil saya panaskan kuali nanti saya basuh sendok ya. Okay. Saya tak suka kuda yang pemegang ni. Dia bontot dia tu kadang-kadang dah letak dia jatuh, letak dia tu jatuh. Okey, belum panas lagi. Kita ambil sayur. Ini sayur yang tadi saya dah basuh. Sebab tadi saya nak tunjuk live, saya nak bersihkan ikan. Jadi sayur saya bersihkan siap-siap dulu, basuh dulu lah. Jadi kuali ni dia dah bau haba dia dah naik, panas dia. Saya nak masukkan sayur lah. Ini sayur yang saya masak ni sayur sawi. Saya tak letak bawang, tak letak ikan bilis sebabnya saya hanya letak perisa secukup rasa je. Kerana dah ada bahan-bahan dia, kita jimatlah ke situ. Jadi macam mana saya nak pastikan sayur ni dah lembik? Kalau dia berbunyi kuat, bermakna sayur saya ni belum lagi betul-betul masak lah, ataupun belum panas lagi lah. Sayur tu belum layu lah, senang cakap belum layu. Saya akan pastikan sayur ni dah tak ada bunyi nanti. Dia akan bunyi semakin slow. Maknanya sayur yang saya masukkan kembali semua dah layu lah. Dia makin lama dia bunyi, dia makin slow. Saya rasa api tu saya kena jaga. Okey. Sekarang saya nak masukkan saya nak masukkan tadi saya ada isi air sedikit dalam cawan ni. Jadi saya nak masukkan sedikit saya kena letak rasa kat sendok saya ni. Rasa air kurang, kita tambah lagi sikit. Okey. Sekarang saya nak letak perisa secukup rasa ni lah. Rasa saya guna Maggi punya, dia sedap sikit. Ikut kesesuaian seseorang ada setengah orang dia kadang letak masin sangat. Okey. Sambil kita
goreng macam ni, nanti air kalau dia mendidih bermakna sayur saya dah masak lah. Nak tahu tunggu kuah dia mendidih lah. Kuah dia mendidih dan kuah ni bermakna sayur saya pun siap masak. Tadi mula-mula masukkan sayur dan kuah ni dia bunyi bising. Lama-lama dia hilang dia punya bunyi tu, maknanya sayur yang berada dalam kuah ni dah layu lah. Dah gitu. Ini orang panggil sayur apa? Sayur air. Sayur air. Lain kali saya tunjuklah sayur campur. Sayur campur ada kompres bunga, ada carrot. Macam mana saya nak potong carrot? Nanti saya tunjuklah, belajar ke. Okey, ini sayur yang saya dah siap masak ni. Dah kuah dia dah mendidih ni. Jadi sayur ni saya dah masak. Saya nak tutup dulu, saya bengkes ni. Sementara saya nak tutup, saya kena kemas dulu saya punya ini perencah ni dulu. Okey, sekarang saya nak keluarkan saya punya apa ni namanya, saya punya sayur ya. Jadi ni mangkuk. Saya akan pastikan kuali saya ni betul-betul dekat dengan mangkuk. Jadi baru saya tolak sayur saya ni. Kalau tak ada mangkuk, tak rasa kena mangkuk, tak boleh tolak sayur tu, tumpah nanti. Saya tak boleh tuang banyak-banyak macam orang normal. Nanti tak masuk dalam mulut mangkuk. Kena tuang sikit-sikit je. Biar lambat lah, asal kita tak tumpah-tumpah, tak tumpah ke lantai, tak tumpah ke meja. Kita pun tak susah, orang lain pun tak susah. Begitu. Jadi sayur dia tak ada, saya tongling sikit. Biasa ada kuah dia ni. Okey. Okey. Ini okey, tadi saya ada buat, baru selesai je lah. Saya baru selesai goreng sayur air lah. Orang panggil, biasa orang panggil sayur air lah. Tapi saya goreng sayur sawi. Tak menggunakan bahan seperti bawang ataupun ikan bilis, tidak. Sebab saya hanya letak perencah secukup rasa. Jadi saya tadi yang mula-mula mengikut live saya daripada mula saya ada buat goreng ikan. Ini dua ekor ikan lah yang saya goreng. Ini sedikit sebanyak saya menunjukkan kepada masyarakat dekat luar sana, orang buta juga boleh buat kerja-kerja di dapur. Jangan ingat perempuan saja, lelaki pun, nama pun ketua rumah kan, ketua keluarga, kena pelbagai kemahiran, pandai. Selain daripada cari nafkah kat luar tu, kena belajar juga kan. Jadi apa yang kurang jangan tegur, kata isteri masak tak sedap, tapi kita tak nak tunjuk yang sedap, kita kena ada bakat lah kan. Ada bakat, kena belajar. Jadi kita boleh lah macam itulah, kita kongsi-kongsi. Kalau ada ilmu, sama-sama. Saya pun belajar. Kalau tak belajar, tak tahu nak buat. Okay, ada orang tanya kenapa, ada orang semalam dia komen dekat saya, dia kata dapur saya bersih. Okay, saya nak tunjukkan macam mana saya nak bersihkan dapur dia. Okay, sekarang saya nak letak bahan saya dekat bahagian meja saya dulu. Saya nak tunjuk. Nanti orang kata ada orang bersihkan meja saya. Jadi saya nak tunjuk.
Senang je. Saya akan letak saya punya ni. Saya akan letak saya punya tuala yang telah saya basahkan ni. Saya akan letak betul-betul kat tepi ni. Okey. Kemudian ni saya akan tolak. Saya akan tolak. Saya akan tolak. Dan tolak. Saya akan tolak macam ni. Kemudian ni saya akan ambil tolak saya ni, saya tolak macam ni. Okey. Saya akan rasa dulu. Okey, bila saya dah rasa dia bersih kat kawasan tu, saya akan mengambil bekas yang saya guna untuk tadi digunakan tu sebelum saya basuh. Ya, ini bekas yang tadi saya guna ni. Biasa saya akan letak bawah meja saya ni. Saya ke dalamkan sikit saya punya bekas ni. Kemudian ni saya akan tolak macam ni. Tolak macam ni. Jadi saya akan tolak. Jadi saya akan rasa lagi ke tepi ni. Jadi saya akan gerakkan saya punya mangkuk ni. Dia ada kat sini ada puncu dia kan. Jadi kita letak macam ni. Kita gerak dia ni. Jadi saya akan rasa lagi meja saya ni. Kalau ada rambut tu bermakna ada lagi yang saya belum bersihkan lah. Jadi saya akan gerakkan saya punya tangan ni, gerak. Jadi saya pusing. Jadi saya akan pastikan bekas saya ni dekat bawah dia ni, bukan di luar ni. Kalau luar ni dia kadang-kadang tak masuk. Kita kena pastikan betul-betul bawah meja ni. Jadi saya akan tolak. Tolak di sini. Okey. Saya akan pastikan. Okey. Sama juga, sini pun saya akan gerak. Saya gerak, saya tolak. Saya tolak. Jadi saya boleh rasa. Okey. Kalau dia dah tak berabuk semua, dah tak melekat-melekit ni, bermakna saya selesailah saya mengelap meja saya. Tapi saya tak suka apa yang saya nak buat kat dapur ni. Saya tak suka lepas saya masak ke lepas saya guna, saya tangguhkan. Bila saya tangguhkan dia punya minyak ataupun dia punya kerak-kerak tu melekat jadi keras. Itu yang jadi lagi malas lah nak membersihkan. Jadi lepas buat apa-apa, biasa lepas saya memasak ke apa yang saya nak buat dekat tempat-tempat yang saya rasa saya lepas saya settlekan saya punya kerja, saya kena buat pembersihan terus. Saya tidak tangguh-tangguhkan lah. Itu saya sedikit sebanyak saya nak tunjuk macam mana saya membersihkan. Sebab ada yang komen lepas masak, ada orang lain kot yang bersihkan meja ni tu, kan? Ada orang lain tolong ke. Sebenarnya apa yang kita nak buat, kita yang sendiri settlekan. Jangan tunggu orang. Kita tunggu orang, hari ni orang boleh tolong, esok-esok orang bising lah. Kau ni buat kerja, buat nak, kemas dah nak, jadi dah tak sedap kan. Macam itulah, duduk kat rumah pun macam itulah. Minum nak, bancuh nak, lepas minum tinggal, macam tu. Tak elok lah. Kita ni tak kira dah kahwin ke, yang belum kahwin ke. Sebelum kahwin kita boleh hidup, boleh buat sendiri. Lepas kahwin tak boleh buat sendiri. Kan rasa pelik kan. Tak boleh lah, semua kita kan kena kerjasama. Macam itulah maksudnya. Itu saja perkongsian saya untuk petang ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana share saya punya video live dan juga like saya punya video ni. Saya sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana memberi sokongan dan juga dukungan untuk saya menunjukkan kepada masyarakat kat luar sana bahawasanya orang OKU, khususnya orang buta juga boleh hidup berdikari seperti orang normal. Itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.